Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik, serta senantiasa mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat sama ada yang kita sedari ataupun yang tidak kita sedari. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat yang ke-197 dalam surah Al-Baqarah, di mana ayat tadi berbicara tentang ibadah haji. Jadi silap ya, 197, 196 bukan 197. Silap, 196 ya. Mana kita telah membincangkan tentang perkataan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, maka sempurnakanlah dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Disebut haji dan umrah, dua perkataan yang berbeza. Berarti dua ibadat tadi bukanlah ibadat yang sama, walaupun ada persamaan. Ada beberapa persamaan antara ibadat haji dan umrah, tetapi umrah bukanlah sama dengan ibadat haji. Walaupun umrah pada bulan Ramadan diberi ganjaran seperti satu haji, tetapi umrah tidak, tetap umrah tidak melunaskan atau tidak menyelesaikan kewajipan kita mengerjakan haji sekalipun kita menunaikan umrah pada bulan Ramadan. Wa atimmul hajja, sempurnakanlah haji. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita supaya menunaikan haji saja, tetapi menunaikan haji dengan sempurna. Wa atimmu berarti sempurnakanlah ibadah haji. Berdiri buatlah ibadah haji tadi dengan sempurna. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan juga ibadah umrah lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang pergi haji atau umrah dengan dengan niat untuk melancong atau mencari dagangan. Sebab pada musim haji itu ada dagangan. Orang-orang lama, pepatah-pepatah lama Arab kata al-hajj daj, fil hajj daj. Pada ibadat haji itu ada perdagangan, adanya jual beli, ada bisnes. Tapi niat yang sebenar mengerjakan haji itu tidak lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, dan maka jika sekiranya kamu dikepung, yakni dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta menyembelih dam yang mudah didapati. Kita tengok mata kaki di bawah tu. Dam maksudnya menyembelih seekor kambing sebagai denda kerana meninggalkan suatu yang wajib atau melanggar suatu yang dilarang dalam mengerjakan haji. Famastaysara minal hadi. Istaysara maknanya senang. Maknanya
Kalau ikut dari segi bahasa, famastaisara minal hajj, itu apabila kita tidak dapat mengerjakan haji padahal sudah berihram, sudah berniat, sama ada dikepung atau terhalang, maka hendaklah menyembelih seekor korban, menyembelih seekor kambing sebagai dam, bayar denda kepada haji tadi. Kalau itu disebut famastaisara, itu menunjukkan bahawa mencari satu korban, satu bayar binatang yang mudah didapati. Minal haji. Haji, asal perkataan haji itu ialah petunjuk, hidayah pada jalan yang lurus, huda. Tapi menunjukkan di sini apabila kita kita menyembelih binatang dam tadi, kerana penyembelihan itu menunjukkan kita kembali kepada yang lurus, kembali kepada ibadah tu. Kalau tak bayar tu, kita sudah berdawai kerana tidak melaksanakan rukun-rukun yang wajib. Maka kalau kita telah melanggar meninggalkan rukun dan melanggar larangan, maka hendaklah disembelih dam tadi. Maka sembelih dam tadi balik je semula kita kepada ibadah haji tadi. Itu kerana itu bayar dam tadi dalam surah ni, dalam ayat ni disebut famastaisara minal hadi. Maka hendaklah dia sembelih binatang, seekor binatang yang mudah didapati sebagai dam. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu bertahlul, jangan kamu bercukur rambut sehingga sampai binatang dam tadi pada tempat dia. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahlul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Sampai dulu baru bertahlul. Faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dan siapa yang sakit atau terdapat sesuatu penyakit di kepalanya, ada benda yang menyakiti di kepala dia, mana tak boleh dia tadi nak bertahlul, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau membayar dam. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj. Dan apabila kembali aman, suasana kembali aman, balik seperti biasa, boleh buat haji balik. Faman tamatta'a bil umrati ila al hajj, maka siapa yang siapa yang menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan sehingga ia mengerjakan ibadah haji. Faman tamatta'a bil umrati ila al hajj. Kalau ikut terjemahan dia begitulah. Tapi nak sebut bahawa siapa yang sudah kembali aman, apabila suasana sudah kembali aman, maka bolehlah buat haji tamattu', iaitu bersenang-senang dengan umrah sehinggalah ibadah haji. Buat haji tamattu'. Ada 3 haji kan? Ada haji ifrad, ada qiran, ada tamattu'. Siapa yang nak buat haji, sama yang nak bersenang-senang dengan umrah sehingga haji, maka itu haji tamattu' lah. Haji tamattu' dia buat umrah dulu, baru dia buat haji. Haji ni kalau kita nak pergi haji pun kita kena belajar, sebab dia sebahagian daripada hukum Islam kita. Dia tu fardu ain lah. Pergi tak pergi tu atas rezeki kita lah maknanya. Tapi yang penting kita kena tahulah sikit sebanyak tentang ibadah haji ni. Maka siapa yang bertamat buat haji tamat, bolehlah mereka buat haji tamattu' sehinggalah waktu haji tadi, buat umrah sehingga waktu haji, yakni haji tamattu'. Famastaisara minal hadi, maka orang yang buat haji tamattu' hendaklah dia korbankan seekor kambing sebagai bayaran dam tadi, denda. Ini boleh yang mudah didapati.
Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Dan siapa yang tidak dapat mengadakan dam, siapa yang tidak boleh bayar dam, sembelih seekor kambing, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari pada hari haji. Pada hari haji, yang di waktu haji tu, semasa haji tu. Dan wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari sudah apabila kembali ke tempat asal masing-masing. Orang yang tidak boleh bayar dam, maka hendaklah dia puasa 3 hari pada musim haji tu, dan balik kampung dia kena tambah 7 hari. Tilka asyarah, itulah itulah asyaratun kamilah. Tilka asyaratun kamilah, maka 3 campur 7 itulah 10 hari yang genap. 3 hari di waktu haji, maka 7 hari di kampung, di tempat asal. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini benda ni, dang ni, bukan maksud saya kafarah ni, puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari di kampung, ini tidak termasuk bagi orang-orang yang ahli Mekah, orang yang duduk di Mekah. Semua itu 10 hari cukup. Hukum ini bagi orang yang tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Yang ni orang Mekah tidak sakut dengan hukum ni. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maka takutlah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, yakni terhadap orang-orang yang melanggar perintah ni. Maka takutlah pada azab Allah. Azab Allah tu bagi orang yang melanggar perintah Allah sangatlah pedih. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab la'allakum tattaqun. wattaqun ya ulil albab wattaqun ya ulil albab. Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum, yakni yang tertentu. Jadi umrah dia tidak ada miqat zamani, iaitu tidak ada miqat waktu, boleh sepanjang tahun. Ataupun kalau orang kata ada miqat pun betul juga, miqat dia sepanjang tahun. Kalau kata tak ada miqat pun betul juga. Umrah sama je hak tula je. Berapa miqat umrah? Sepanjang tahun. Dah ada tak miqat umrah? Tak ada. Dia tula je. Dia tula je. Tapi ibadah haji ada bulan-bulan yang tertentu. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji tu ialah pada beberapa bulan yang termaklum, iaitu start daripada meliputi bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. 3 bulan tadi. Masa haji 3 bulan tadi. Adapun umrah dia tidak ada miqat zamani, dia ada miqat tepat saja. Jadi haji ada miqat tepat, tempat-tempat yang kita bincang pada minggu lepas, tempat kita niat tu, dan juga miqat zamani, iaitu masa, miqat masa. Itu bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Faman farada fihinna al-hajj, oleh yang demikian siapa yang telah mewajibkan dirinya haji. Maksud dia orang yang telah niat haji, orang yang telah berniat. Kalau haji ifrad, niat nak pakai ihram di sini dah. Sampai miqat niat selalu masuk Mekah. Kalau tamattu masuk Madinah dulu, umrah dulu.
Siapa yang memfardukan ke atas dirinya haji tadi, itu orang yang telah berniat untuk melakukan haji, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh buat maksiat. Fala rafasa wala fusuq, tidak boleh mencampuri isteri dia, tidak boleh lagi buat maksiat. Sebab tu rafas juga dia yarfus, maknanya kita cakap benda-benda lucuh. Di masa kita puasa dilarang kita buat cakap benda-benda lucuh, sebab cakap tadi boleh menyebabkan naik meta kita. Naik meta kita. Tak boleh cakap benda-benda yang boleh bawa naik meta kita. Jadi dalam haji tidak boleh bersetubuh dengan isteri pada orang yang telah berniat ihram, tak boleh. Dan juga tidak boleh buat benda-benda tak molek, fala fusuq, tidak boleh buat maksiat. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat, tidak boleh bertekar, tidak boleh tekeng. Wala jidala fil hajj, tidak boleh bertekar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Jidal ialah kita berdebat ataupun kita bertekar, atau kita kata kita tekeng, mana betul, mana salah, mana betul, salah. Okay? Di luar jidal tadi dibenarkan dengan baik, dengan cara yang baik, iaitu kita berdebat dengan orang kafir ke dengan siapa-siapa saja dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita debat dengan cara yang baik. Adapun debat yang membawa pada kerosakan juga mujadalah yang membawa kepada perbalahan adalah haram juga. Kita cakap-cakap cari balah, nak tekan, nak menjatuhkan orang, nak memaikkan orang dan sebagainya, tidak boleh juga walaupun di luar haji. Tapi dalam ibadah haji ni kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat, tidak boleh kita tekan. Dalam ibadah haji tidak boleh balah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan siapa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Perkara yang baik yang dikerjakan oleh manusia semuanya diketahui oleh Allah, sekalipun mereka tidak menzahirkannya atau tidak meluahkannya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala kebaikan. Dan hendaklah kamu membawa bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah kamu bawa bekal yang secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri, yakni pada keaiban, meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Wattaqu ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Bekal di sini mempunyai dua pengertian. Pertama, bekal kebenaran yang diperlukan dalam masa mengerjakan haji, supaya kita selamat dari sesuatu yang menyusahkan. Kedua, bekal akhirat, dan sebaik-baik bekal ialah takwa, iaitu amal bakti kita yang mencukupi mencapai keridaan Allah SWT. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Ada dua maksud. Yang pertama, orang yang pergi haji ni perlu dia bawa bekal, kerana dia tak tergala, tak terkenala kerja dia. Sebab tu orang dulu pergi kapal bawa belaka, bawa sambal serunding, bawa poyok, bawa belaka. Pasal untuk buat ibadah ni jangan sampai sakok. Nanti kita sapa pada ayat lain, dia akan ceritakan tentang fadlan, kelebihan. Carilah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Sebab apa disebut fadlan?
Sebab Tuhan tak suruh pergi Mekah cari rezeki, sebab kita kena bawa dah rezeki. Satu masa dulu Arab Saudi dia tidak sekaya sekarang. Jadi saya pernah jumpa sepak bertemu dengan orang-orang yang pergi haji zaman-zaman dulu. Dia cerita bahawa dulu kita pergi siapa, dia urung makanan kita. Dia pula mari minta makanan kita. Sekarang dia kaya lah. Orang-orang di sebelah Afrika pergi ke Saudi pun, duduk di penjara Saudi pun lebih kenyang daripada duduk di kampung dia, daripada duduk di Kenya ke duduk di Nigeria ke mana-mana tempat-tempat wanita yang bergolok tu. Duduk penjara di Saudi boleh makan nasi mandi lagi makan nasi arak lagi. Duduk kampung dia susah. Maknanya Allah Ta'ala beri banyak kelebihan pada negara Arab Saudi selepas bertemu minyak. Jadi negara dia jadi maju sekarang ni sudah hebat lah. Pada tahun-tahun dulu, tahun-tahun orang bagi tahun 40-an 30-an, masa tu bila buat makanan, orang dia pula, orang Mekah pula mari makan sekali ke kita. Sekarang tak lah. Sekarang ekonomi dia sangat kukuh, diberikan banyak kelebihan rezeki. Sebab tu kadang-kadang manusia ni bila rezeki banyak tak tahu nak buat mana. Mulalah buat benda-benda yang dilarang gitu. Dah banyak dah. Kereta besar dah, rumah besar dah. Siapa-siapa pun cukup lah ke dah. Makin mudah buat benda berbazir. Tapi kalau orang tengah kelaparan, nasi jatuh pun kutik. Tapi kita bila tengah kenyang ni, apalah, tu rezeki ayang lah tu, bahagian kita pula. Gitu. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afadtum min arafatin fazkurullaha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin. Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu lah. Jumpa dah kan kita kata tadi kan. Jumpa. Dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram, yakni di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberi petunjuk kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Maka tidak menjadi salah. Laisa alaikum junahun. Maka tidak menjadi suatu kesalahan bagi kamu an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu mencari limpah kurnia Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Maka urusan jual beli ketika haji tidak menjadi satu kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Anta bertaruh fadlan. Kamu cari fadlan. Cari fadlan ni kelebihan Tuhan beri. Dia tak sebut anta bertaruh rizqan. Kamu boleh cari rezeki di Mekah. Tidak. Dia cari, Tuhan kata fadlan, kelebihan. Cari pendapatan lebih. Sai ikan. Bukannya cari rezeki di Mekah. Bukan anta bertaruh rizqan min rabbikum. Tidak. Kamu cari rezeki dari Tuhan kamu. Tidak. Kamu cari fadlan, iaitu sai ikan ni, kelebihan lebih Tuhan beri. Sebab tu di Mekah banyak jual beli berlaku, memudahkan ibadah haji. Kalau kita katakan tadi bahawa orang-orang Arab dulu kata fil hajj daj.
pada hari apa? Dalam haji tu adanya perdagangan. Ada perdagangan dalam haji. Dalam haji tu ada jual beli dan sebagainya. Dalam masjid tidak boleh urusan solat, tidak boleh buat perniagaan dalam masjid. Kalau boleh pun dalam mazhab Hanafi jual beli kitab boleh lah. Nah, tu pun mazhab kita tak boleh jual beli dalam masjid. Tapi dalam ibadat haji diberikan. Nah, ketika dalam masjid juga menguburkan barang yang hilang. Nah, kita cari bukan barang jumpa umum. Kita ni cari umum. Saya ada hilang lagi palsu. Kata tu. Nah, dalam masjid. Saya ada hilang, tak boleh, dilarang. Tapi kalau Tok Imam dia kabur barang hilang tu, dia umum barang orang. Hak hilang ni siapa? Tak. Tapi kalau orang cari barang dia dalam masjid, ataupun orang yang berniaga dalam masjid, Nabi doa semoga dia rugi, semoga dia tak boleh untung dalam perniagaan dia. Dan kalau orang cari barang dalam masjid hak hilang, dia buat rumah, Nabi kata semoga mudah jumpa barang mu cari. Maknanya perniagaan dalam masjid, urusan dalam solat Jumaat dan sebagainya tidak dibenarkan. Apabila pagi sembahyang Jumaat, tinggalkan jual beli. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Cepat-cepatlah, segeralah pergi ke sembahyang Jumaat. Menunaikan solat wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Tapi dalam ibadah haji, laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Tidak ada masalah untuk cari sai ikan jual beli. Kalau kalau orang Arab, contoh dah tak ada ni. Orang Arab dia nak cari peta, dia Arab payah. Jadi kita bagi sini buat peta lagi. Maka tak salah jual beli ni tu. Kalau orang Arab suka makan durian tu, cari durian, tengok orang jemaah Malaysia siapa dia buat durian tu, maka boleh jual. Pengalaman kita di Mesir, bahawa pelajar-pelajar kita kadang-kadang ada yang tidak ada tajaan pergi sendiri, dia orang akan bawa barang ke Mekah pada musim haji untuk jual. Dan kadang-kadang dia belajar dengan duit itu saja. Belajar dengan duit dia jual pada musim haji, bawa belaka lah. Apa yang lari sekali ikan tu lah, ikan yang ada kaki tu, obat kuat dah ambil orang cari. Benda tu ikan sakaku dah benda. Tu tak ada di Mekah, orang Mesir bawa pagi. Benda gitu orang kita berahilah. Obat kuat dan sebagainya. Jadi benda-benda ni bawa, kadang bawa kain kiswah. Kain kiswah ni kain hitam yang dijahit dengan tulisan khok, dengan benang emas. Di Mesir murah harga dia. Bila buat pergi Mekah, dia beli dengan harga yang tinggi. Maka cari pendapatan begitulah. Dan ada orang-orang yang orang-orang masa kita di Mesir, pelajar Mesir juga waktu haji, ada yang pergi ke Mekah sebagai tukang masak dan sebagainya lah. Sebab walaupun tidak terlalu dekat, tapi lebih dekat daripada Malaysia lah kalau kita pergi sebelah sana. Jadi mereka berniaga pada musim haji. Dan orang-orang lain juga, Pakistan ke, orang Yaman ke, orang mana-mana, Bangladesh ke, mereka ada yang berniaga pada musim haji. Orang-orang petani dia jadi masak makanan Jawi. Makanan Jawi ni lah kena faham. Orang Kelantan, Jawi ni sunat. Kalau orang petani, Jawi tu tanah Melayu ni, makanan tanah Melayu. Tulisan Jawi. Bukan kata tulisan sunat. Jawi. Kalau orang Kelantan kata nak kelik Jawi, maknanya nak balik sunat. Kalau orang petani, kelik Jawi tu maknanya balik ke tanah Melayu ni. Jadi makanan-makanan Jawi ni makanan-makanan Nusantara lah. Gula, sambal belacan, tom yam, benda gitulah. Orang petani dia nega lah. Orang Malaysia kita ada yang tak boleh tinggal.